Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 PIMK 3043 berkaitan isu penyelewengan akidah. Kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Faiz Izwan, Muhammad Syafiq Aiman dan Ikmal bin Syahari. Okey, kita bergerak kepada slide seterusnya, iaitu definisi penyelewengan akidah. Menurut Ahmad Zaki Engku Alwi 2007, penyelewengan akidah adalah ungkapan yang menggambarkan bentuk akidah yang sudah menyimpang daripada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti kata mudah, ajaran yang dibawa adalah tidak selari dengan apa yang dianjurkan di dalam Islam. Hal ini jelas berlawanan dengan konsep akidah yang sebenar, iaitu kepercayaan yang kukuh terhadap Allah, sama ada sebagai pencipta, Tuhan yang berhak disembah, dan dari aspek pengabadian hanya kepadanya. Ia juga merangkumi keyakinan tentang rukun-rukun iman yang menjadi syarat sahnya sesuatu amalan seseorang. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Okey, kita beralih kepada slide seterusnya. Umum mengetahui bahawa penyebaran ajaran sesat di Malaysia tumbuh bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Tapi dalam banyak-banyak ajaran sesat yang ada di Malaysia, kami bersetuju untuk memfokuskan kepada ajaran sesat Yahpin. Ajaran sesat ini diasaskan oleh Arifin bin Muhammad atau dikenali sebagai Ayah Pin, yang berasal daripada Kampung Beris Kubur Besar, Bacok, Kelantan. Beliau mempunyai 4 orang isteri dan 13 anak, yang terdiri daripada 7 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Pada mulanya, beliau mengenali Tok Ayah Hassan ketika berusia 29 tahun dan mengikuti Tok Ayah Hassan selama sekitar 4 hingga 5 tahun. Dalam masa yang sama, beliau juga melazimi amalan bertapa. Ketika berada dalam pertapaannya, beliau mendakwa telah mendengar arahan meratib menyebut nama Allah ketika berada dalam keadaan pingsan selama 1 bulan. Arahan ini dikatakan berasal daripada seorang lelaki berpakaian serba putih yang telah mengajarkannya beberapa hal di dalam bab agama, dan seterusnya membawanya bertemu dengan Jibril alaihi salam. Okey, kita boleh tengok di sebelah gambar ajar di sebelah ni menunjukkan gambar Ayah Pin. Okey, rentetan peristiwa seterusnya, Ayah Pin mengasaskan kerajaan langit yang telah bergiat aktif di Terengganu. Namun begitu, tempat penyebaran adalah sentiasa mobile ataupun sentiasa bergerak kerana mereka ingin mencari pengikut-pengikut baru di setiap daerah. Antara kawasan tumpuan yang menjadi tempat penyebaran dakwah sesat ini ialah Kampung Batu 13 Tenang Besut dan Kampung Pasir Panjang Terengganu. Kampung Batu 13 Tenang ini adalah tempat perkumpulan ahli-ahli ajaran sesat Ayah Pin. Ayah Pin juga telah mengiktiraf dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu daripada langit untuk menyebarkan ajarannya. Namun begitu, pada akhirnya, pada tahun 1997, Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu telah mengisytiharkan bahawa ajaran sesat Ayah Pin ini adalah palsu, sesat dan menyeleweng. Dan beliau meninggal dunia pada 22 April 2016 akibat sakit tua ketika berusia 74 tahun. Okey, di dalam slide ini kita dapat melihat
antara beberapa replika unik yang menjadi identiti khas Kerajaan Langit Ayah Pin. Baiklah, kita beralih kepada ciri-ciri ajaran sesat Ayah Pin. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak telah mengeluarkan kenyataan bahawa ajaran Ayah Pin telah dikategorikan sebagai sesat, menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar dan syirik. Keputusan ini dibuat setelah melihat beberapa fahaman dan pegangan penganut ajaran Ayah Pin yang secara jelas menolak konsep ketuhanan serta memiliki fahaman yang karut. Ciri-ciri ajaran sesat Ayah Pin boleh dibahagikan kepada beberapa aspek, antaranya akidah dan juga syariah. Daripada aspek akidah, Ayah Pin adalah Tuhan yang turun dari langit dan kerajaan langit adalah berada di bawah kekuasaannya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ajaran Ayah Pin telah mengangkat konsep Tuhan bukan esa. Mereka menganggap terdapat Tuhan lain selain daripada Allah, iaitu Ayah Pin. Hal ini memang secara jelas menyimpang daripada ajaran yang sebenar, ajaran Islam yang sebenar. Buktinya di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, iaitu katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu adalah esa. Ini bermakna sepatutnya dalam ajaran Islam yang sebenar, Tuhan adalah esa, Allah adalah esa dan tidak ada satu zat dan kuasa pun yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Yang kedua, Ayah Pin mampu menyembuhkan segala penyakit. Selain itu, pengikut Ayah Pin juga berpendapat bahawa seseorang Muslim hendaklah menjadi kafir terlebih dahulu. Hal ini jelas membuktikan bahawa ajaran sesat Ayah Pin adalah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Mengapa pula seorang Muslim perlu menjadi kafir terlebih dahulu, sedangkan agama Islam adalah agama yang benar dan diredai oleh Allah berdasarkan kepada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Sesungguhnya aku meredai Islam sebagai agama bagi umat manusia. Seterusnya, Ayah Pin menolak rukun Islam, rukun iman dan hukum syarak berkaitan dengan ketuhanan. Mereka juga menganggap makanan yang diharamkan oleh syarak adalah halal. Selain itu, mereka juga mengada-adakan hukum syarak yang baru seperti nikah batin. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada kaedah zikir ajaran Ayah Pin. Seperti yang kita tahu bahawa setiap ajaran sesat mempunyai zikir mereka yang tersendiri, iaitu zikir tersebut bertujuan untuk memartabatkan ajaran mereka serta untuk mengangkat tinggi pengasas bagi ajaran tersebut. Zikir ajaran Ayah Pin ini dilakukan secara beramai-ramai di markas mereka sendiri, iaitu terletak di Terengganu. Ianya dilakukan pada waktu malam, iaitu bermula ketika pada pukul 2 pagi sehingga berlarutan sehingga awal waktu subuh. Zikir ini dimulakan dengan irama yang perlahan dan akan beransur-ansur kuat dari masa ke semasa. Pada akhir zikir ini, mereka akan meratib diri mereka dengan sekuat-kuatnya seolah-olah mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka juga meratib dengan kuat supaya badan mereka keluar peluh, dan mereka menganggap peluh-peluh yang keluar ini akan membawa keluar dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Tujuan mereka meratib dengan kuat ini adalah untuk mendapatkan ilham, zuq dan kasyaf. Zuq ini bermaksud ialah perasaan luar biasa yang mana ianya dialami oleh mereka sendiri yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Baiklah, seterusnya ialah kesan ajaran Ayah Pin terhadap pengamal, keluarga dan masyarakat. Okey, kita akan pergi ke poin pertama terlebih dahulu, iaitu kesannya terhadap pengamal, iaitu pengikut kumpulan ini tidak bersembahyang. Ini kerana mengikut ajaran ini, mereka tidak diwajibkan untuk solat seperti mana
ajaran Islam kita yang mana mewajibkan umatnya untuk solat 5 waktu dalam sehari. Yang kedua ialah urusan kematian akan diuruskan oleh ahlinya sahaja. Ini bermaksud orang luar tidak boleh mencampur tangan terhadap urusan jenazah walaupun mereka adalah ahli keluarga terdekat bagi jenazah tersebut. Mereka juga berpendapat bahawa orang luar ini tidak boleh melihat jenazah dan tidak boleh mengetahui di mana jenazah itu dikuburkan. Yang ketiga, pengikut yang kehilangan saudara perlu disembunyikan oleh mertua. Ini bermaksud jika dia mengikut ajaran Ayah Pin, maka hubungan dia dengan ajaran agama terlebih dahulu serta dengan ahli keluarganya telah terputus. Ini dibuktikan dengan pengakuan yang dibuat oleh seorang pengamal ajaran Ayah Pin yang mana beliau sanggup meninggalkan keluarganya di Kuala Lumpur semata-mata untuk berguru di Terengganu. Di samping itu, beliau juga sanggup menipu harta dan keluarganya sendiri semata-mata untuk dikorbankan kepada Tok Guru. Seterusnya ialah kesan ajaran Ayah Pin terhadap keluarga. Beberapa keluarga dalam masyarakat Terengganu telah terpengaruh dengan kumpulan ini dan mereka telah menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenar. Kesan daripada ajaran ini terhadap keluarga telah menyebabkan hubungan kekeluargaan terputus antara pengamal kumpulan dengan ahli keluarga lain. Ini bermaksud mereka yang menyertai ajaran ini tidak lagi mempunyai sebarang hubungan atau sehubungan persaudaraan dengan ahli keluarga mereka yang lain. Selain itu, keluarga yang terlibat dalam menyertai ajaran ini akan menjadi miskin kerana mereka akan mengorbankan semua harta mereka kepada Tok Guru. Ini kerana mereka menganggap bahawa Tok Guru itu merupakan Tuhan dan pengorbanan mereka ini dianggap mulia. Terdapat juga sebahagian ahli keluarga mereka yang sanggup mengorbankan anak mereka untuk dijadikan isteri kepada Tok Guru. Mereka juga sanggup memberi anak-anak mereka yang masih kecil atau yang masih bersekolah untuk dijadikan sebagai isteri Tok Guru. Kesan yang boleh dilihat lagi ialah ianya telah menyebabkan keretakan rumah tangga apabila salah seorang ahli keluarga tersebut menyertai kumpulan ini. Kita dapat membayangkan jika salah seorang ketua keluarga yang menyertai ajaran ini, ia akan menyebabkan keretakan sebuah rumah tangga yang telah dibina sejak berpuluh-puluh tahun lamanya akan hancur. Mereka juga mengatakan bahawa anak-anak mereka yang memberi pandangan atau menegur mereka dianggap sebagai anak yang derhaka kerana mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh bapa mereka atau ahli keluarga mereka sendiri. Akhir sekali ialah kesan ajaran Ayah Pin terhadap masyarakat, iaitu ianya akan memutuskan hubungan mereka dengan masyarakat dengan cara tidak mengambil bahagian dalam aktiviti sosial dan keagamaan masyarakat setempat seperti majlis kenduri, kematian dan sebagainya. Ini kerana mereka akan menyibukkan diri mereka untuk berzikir di markas mereka atau melakukan sebarang aktiviti keagamaan yang terdapat dalam ajaran tersebut. Mereka juga tidak akan bergaul dengan masyarakat setempat kerana mereka menganggap bahawa hubungan mereka hanyalah kepada pengasas dan bukan lagi kepada masyarakat di negara ataupun terdapat di situ. Kesimpulannya, umat Islam dilarang untuk mengamalkan ajaran, fahaman dan pegangan kultus ajaran sesat Ayah Pin. Selain itu, kita juga dilarang untuk terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengannya. Hal ini kerana ajaran Ayah Pin telah diisytiharkan sesat. Selain itu, umat Islam haruslah merujuk sebarang kekeliruan tentang perkara agama kepada golongan yang berautoriti dalam bidang agama. Hal ini penting bagi memastikan setiap ajaran yang diperoleh oleh umat Islam adalah ajaran yang sebenar dan tidak menyimpang. Seterusnya, umat Islam seharusnya berhati-hati dalam menerima sebarang ajaran dan ilmu baharu yang meragukan tentang agama. Hal ini maksud sekiranya terdapat
sebarang ajaran atau ilmu baharu yang datang daripada sesebuah kumpulan, tarekat ataupun ajaran, maka kita seharusnya perlu berhati-hati dan merujuk kepada ahli agama agar kita dapat memastikan bahawa ajaran tersebut adalah selari dengan syariat Islam. Akhir sekali, kita hendaklah percaya bahawa Allah adalah Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Umat Islam juga harus ingat bahawa kesalahan syirik adalah kesalahan yang paling besar dan paling dibenci oleh Allah. Semua dosa boleh diampunkan oleh Allah, tidak kiralah sama ada kita berbuat dosa sesama manusia ataupun berbuat dosa dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi Allah tidak akan sesekali mengampunkan dosa berbuat syirik kepadanya. Kita juga harus ingat bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Sekiranya terdapat individu yang datang kepada kita mendakwa diri mereka adalah Tuhan ataupun utusan, maka kita kena tolak ajaran tersebut, memandangkan Rasulullah adalah Nabi yang terakhir dan utusan yang paling akhir Allah utuskan kepada umat manusia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.